Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa hormat, kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita mau menyanyikan Suci, Suci, Suci. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang menantikan Tuhan. Carilah Tuhan, kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita mau memuji Tuhan, bernyanyi, sujud menyembah Tuhan kita. KPPK 56, hai semua ciptaannya. Ciptaannya bernyanyi dan memujilah, haleluya, haleluya. Sinar mentari memancar, terang bulan di langit, haleluya, 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 haleluya.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami semua datang memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang saat ini sudah datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk berbakti kepadamu, sujud menyembah kepadamu. Ya Tuhan, layakkanlah kami, kiranya Engkau berkenan mendengar puji sembah sujud kami. Karena kami yakin dan kami percaya, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengarkan setiap apa yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayat yang ke-42. Kita akan baca bersama-sama secara perlahan. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jemaat silakan duduk. Kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa. Biarlah setiap kita saat ini boleh mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Apabila ada dosa, pelanggaran yang kita lakukan, biar Tuhan mengampuni kita. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Ya Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu, di mana bila kami melakukan dosa, pelanggaran, dan yang mendukakan hatimu, Engkau tahu ya Tuhan. Tuhan, saat ini dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan, yang telah kami ucapkan lewat bibir kami, dalam hati kami, ya Tuhan, biar Engkau berkenan mengampuni kami, karena kami percaya dan kami yakin Engkau adalah Tuhan kami yang Maha Pengampun. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh hidup
lebih baik lagi, tidak mengulangi pelanggaran dan dosa kami. Tolong kami boleh hidup menyerupai Engkau dan menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Tolong kami manusia yang penuh dengan kelemahan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memohon pengampunan-Mu. Amin. Kita mau bersama-sama kembali memuji Tuhan, meresponi doa yang telah kita panjatkan. Biarlah kita boleh berubah sedikit demi sedikit semakin menyerupai Tuhan Yesus. Seperti doa kita mau berubah. Aku berubah. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Untung. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami dan Engkau mengurapi kami semua, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebentar, di belakang saya ada ganjal. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tepat pada waktunya kamu akan ditinggikan. 放在主面前自卑的，到了时候，上帝必叫他升高。 Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan sekali lagi ya. Injil Lukas 10 tadi. 我要再读一次刚才路加福音第10章。 Ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.
Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. 路加福音4章38到42节，他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。她有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐她来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦恼，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。” Ya, setiap minggu kelima itu sinode tukar mimbar. 每一个月的第5个礼拜是联会的交换讲台。 Jadi tema yang diberikan sinode adalah diubah oleh firman Tuhan. 所以联会给我的讲题是被圣道改变。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， saya teringat betul pada waktu tahun 1978. 我非常记得1978年， Waktu itu saya masih kelas 2 SMK. Kalau dulu saya SMEA begitu. 那个时候我还读高中2年级， Saya ketemu gereja, Bapak Ibu. 我见到了一间教会。 Nah, di situ saya sebenarnya ke tempat lain secara tidak sengaja, lalu saya belok ke gereja. 其实我是要到别的地方去，但是不经意间我转过一个弯到了教会。 Memang sebelumnya dalam hati saya itu, saya pikir agama Kristen ini kok bagus sih namanya begitu. 其实之前我心里有一个想法，我觉得基督教是一个很好的宗教。 Dan akhirnya saya ke gereja, Bapak Ibu. 最后那天我到了教会， Saya ingat betul jangka 3,5 tahun itu. Saya ingat betul jangka 3,5 tahun. 在之前3年半， Saya baru ketemu Yesus. 我才遇见耶稣。 Saya memang pergi ke gereja, 我有去教会， tapi dalam hidup saya itu belum ada perubahan apa-apa. 但是在我的生活里完全没有什么改变。 Iya, jadi walaupun ke gereja, tingkah laku, perbuatan, perkataan saya sama. 虽然我有去教会，但是我的言语行为还是一样， Seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. 和不认识耶稣的人一样，一模一样。 Malah lebih parah saya. 甚至我比他们更甚。 Ya, jadi saya tidak mengalami apa-apa. 所以我什么都没有经历到。 Pertama kali saya menyapa Yesus Tuhan, 我第一次遇见主耶 pada 稣， waktu ibadah di satu gereja kecil. 就是在一间小小的教会里， Orang 5, 10. 人数只有5到10个人。 Waktu itu nyanyi Tuhan selalu ampuni. 那个时候唱的诗歌是“主赦免我 Saya ikut menyanyi. ”，我跟他们一起唱。 Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia tak ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. 主赦免我，忘记我以前的一切罪过。 Pertama kali saya menyapa Tuhan Yesus. 我第一次跟主说话， Tuhan, saya membutuhkan pengampunan. 主啊，我需要你的救恩， Ampuni saya. 我需要你赦免我。 Saat itu saya mengalami senang hati. Orang Kristen mengatakan sukacita yang luar biasa yang tidak dapat saya ceritakan.
那个时候我就感受到极大的喜乐，是言语不能形容的，是我们基督徒说的大喜乐。 Orang lain melihat saya ya biasa-biasa, seperti begini aja. 别人看我还是一样，还是老样子， Tapi saya mengalami perubahan hati yang luar biasa yang orang tidak mengerti. 但是我真的遭遇到了很大的改变，是别人不能够想象的。 Saat itu saya mulai berdoa, 那个时候我就开始祷告， walaupun tidak panjang. 虽然祷告的不长， Saat itu saya mulai baca Alkitab saku warna biru itu. 那个时候我就开始读圣经，就是放在口袋里的那个蓝颜色的圣经。 Lama kelamaan dengan berjalannya proses waktu, 然后久而久之，随着时间的推移， saya mengalami perubahan hidup. 我遭遇了生命中的改变。 Saya pikir, oh begitu, percaya sama Tuhan. 我想，哦，原来相信主是这样子的。 Saya pikir kok saya berubah jadi baik ya. 我奇怪，我怎么会改变成好了呢？ Dulu ke gereja nyolongan tetap nyolongan. Ya. Dulu ke gereja saya nyolong tetap nyolong. 哦， Mencuri. 以前虽然有去教会，但是我还是会偷东西。 Saya ke gereja tetap nembak togel. Nggak bisa terjemahin. 祷告。 Pokoknya tingkah laku saya nggak karu-karuan. 总之，我的行为就是很不好。 Tapi Tuhan ajaib mengubah hidup saya. 但是上帝非常的奇妙，他改变了我的生命。 Saya mulai diubah Tuhan pada saat saya membaca firman Tuhan. 当我开始读圣经的时候，上帝就改变了我。 Saya mulai ketemu Yohanes 15 ayat 16. 我读到约翰福音15章， Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. 不是你拣选我，是我拣选了你， Dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi menghasilkan buah. 并且我已经预定你要结果子。 Saya pikir-pikir, loh kok saya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Oh ini ayatnya. 哦，我就想，原来我能够相信主耶稣，就是这一节圣经。 Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. 然后接下去， Sehingga saya lambat laun dapat mengenal Tuhan secara baik. 我就开始更好的认识主耶稣， Karena Tuhan mengubah saya. 因为上帝改变了我， Baik melalui doa maupun membaca Alkitab. 无论是通过祷告，或者是通过读圣经。 Tema sinode diubah oleh firman Tuhan. 联会的题目就是被圣道改变。 Nah, kita mau belajar dari dua pribadi Maria Marta ini. 我们今天要从马大和玛利亚身上学习。 Bacaan ini sangat terkenal. 这一段经文非常的出名， Ada kemungkinan berapa kali Bapak Ibu mendengar Maria Marta ini. 很可能弟兄姐妹们，你们好几次听过了。 Tetapi memang berkatnya melimpah. 但是这段经文是在带来很大的祝福。 Nah, kita belajar dulu dari Maria. 我们先从玛利亚身上学习。 Pada waktu Yesus dan rombongannya murid tiba di rumahnya Maria Marta, 当耶稣和门徒们来到马大和玛利亚的家里， Alkitab menulis Maria duduk dekat kaki Tuhan. 圣经说玛利亚在耶稣脚前坐着。 Maria kemudian terus mendengarkan perkataannya. 玛利亚在耶稣脚前坐着，听他的道。 Saya membayangkan begini Bapak Ibu. 我这样想象， Kunjungan Tuhan Yesus bersama-sama muridnya itu kan seperti kalau hamba-hamba Tuhan kunjungan ke jemaatnya. 耶稣和他的门徒来到他们家里，就好像牧师或者信徒们来我们家里探访一样。 Nah kan tentu tidak langsung kasih renungan doa ulang lagi kan.
当然不是一来就直接短讲，然后祷告就好了。 Ya tentu ada perbincangan lah. 一定有先聊天。 Sudah dari mana saja Musa? 牧师，你们从哪里来呀、 Sudah dari mana saja Juanto? 传道， Kan 你们 begitu. 刚才去哪里了？ Saya sudah kunjungan ke ini, rute ini. 我们刚才从什么地方来？ Ya sudah dari Ayong, Acong, Asoy dan lain sebagainya lah. 去了几个信徒的家里探访， Lalu kemudian biasanya kan bincang-bincang dulu. 然后就在一起聊天， Kalau perlu juga menyampaikan pergumulannya. 然后就讲述我们心里的挣扎， Kasih renungan singkat, 然后就短 didoakan, 讲， pulang. 然后祷告就回家。 Memang Alkitab menulis bahwa Maria duduk dekat kaki Yesus. 圣经这里说，玛利亚在耶稣脚前坐着。 Tapi saya pikir bahwa kedatangan Yesus itu tidak langsung mengajar Maria Marta. 但是我想，耶稣不是一坐下就马上讲 Ada 道， kemungkinan Maria menyampaikan pergumulan-pergumulannya kepada Yesus. 很有可能玛利亚向耶稣讲述她的心事，她心里的挣扎。 Dan Yesus memang sangat mengasihi Maria dan Marta ini. 耶稣也很爱马大和玛利亚这一对姐妹。 Nah, kemudian baru Yesus mengajar. 然后耶稣才开始讲道。 Perbincangan Maria dan kepada Tuhan Yesus 玛利亚对耶稣所说的话， itu juga merupakan perbincangan Bapak Ibu Saudara dan saya kepada Tuhan. 也是好像我们对主说话一样， Melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. 就是通过我们向上帝所献上的祷告祈求。 Bapak Ibu Saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. 我们实在要感谢主。 Dulu kita jauh dari Dia. 以前我们远离他， Oleh karena darah Kristus kita didekatkan. 但是因为耶稣的宝血，我们两下已经合在一起， Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Bebas menyatakan segala pergumulan kita kepada Dia. Karena Dia mendengar. 以致我们可以来亲近主，因为他聆听我们的倾诉。 Sejauh mana Bapak Ibu Saudara dan saya kedekatan kita dengan Dia melalui doa. 我们与上帝的距离有多远，就是看我们的祷告。 Daniel 3 kali sehari bersujud, berdoa, menyembah Allah. 但以理一天3次跪着敬拜，向上帝祷告。 Yesus bangun pagi-pagi pergi ke tempat sunyi, di sana ia berdoa. 耶稣清晨就起来，到安静的地方去祷告。 Yesus dalam pelayanan tidak ada hari yang tanpa doa. 在耶稣的侍奉里面，从来没有放下过祷告。 Sekarang pertanyaannya, 现在问题是， sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya lebih mendekat kepada Tuhan melalui doa-doa kita? 我们是否已经借助我们的祷告亲近上帝呢？ Berapa kali Bapak Ibu Saudara dan saya datang kepada Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita ini untuk sujud, berdoa, menyembah Dia. 在我们的忙碌当中，有几次我们愿意放下时间，在上帝面前屈膝祷告。 Berkat kedekatan kita dengan Tuhan itu luar biasa. 若是我们亲近上帝，我们得到非常大的福分。 Hanya dekat Allah saja aku tenang. 只有亲近主，我心里得着安宁， Daripadanya lah keselamatanku. 因为救恩是从他而来。 Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan pasti dekat dengan Dia. 一个蒙救赎的人一定会亲近神， Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. 就好像你和我一样， Rasa syukur kita, dekat kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Dia. 因为我们心里充满了感恩，我们愿意向他祷告，我们愿意亲近主。
Itulah yang dilakukan Maria. Dia duduk dekat kaki Tuhan. 这就是玛利亚所做的，她坐在耶稣的脚前。 Ayat berikutnya, dan dia terus menerangkan perkataannya. 而且她坐着听他的道。 Mungkin ada beberapa orang Kristen setelah diselamatkan, hubungannya dengan Tuhan secara pribadi hanya doa saja. 也许有一些基督徒，他们得救了以后，他和上帝的关系只限于祷告而已。 Itu pun nggak salah kok. 其实这也不错。 Berdoa, rajin berdoa, nggak apa-apa itu. 你常常祷告没错， Tetapi apakah Bapak Ibu Saudara dan saya menginjak berikutnya mempelajari Alkitab ini? 但是我们是否有更进一步，就是学习上帝的话语、圣经呢？ Kita tahu sebagai orang Kristen berbicara kepada Tuhan itu berdoa. Dan Tuhan bicara kepada kita itu kita membaca firman Tuhan. 我们知道，我们基督徒是借着祷告向上帝说话，而上帝是借着我们读他的话、读圣经来向我们说话。 Tuhan menginginkan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diselamatkan ini. 上帝要我们每一个已经蒙恩得救的人， Dalam menjalani hidup sehari-hari kita tempuh di atas kebenaran firman Tuhan. 在我们过每天的生活中，我们要基于上帝的真理，就是他的话语。 Karena itu dia sampaikan ketetapan-ketetapannya supaya Bapak Ibu Saudara dan saya dapat berjalan di atas ketetapan-ketetapan firman Tuhan. 所以他赐下他的话语，要我们遵行，使我们可以行在他的真道上。 Di Yosua 1 ayat 8. 在约书亚记第1章第8节， Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. 约书亚记1章8节，这律法书不可离开你的口， Melainkan renungkanlah itu siang dan malam. 总要昼夜思想， Dan bertindaklah hati-hati 好使你遵守遵行这书上所写的一 sesuai 切 dengan 话， apa yang tertulis di dalamnya. 谨守遵行这书上所写的一切话。 Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. 如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。 Kita tidak mungkin hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. 我们不可能够活着遵照上帝的话语。 Kalau kita kurang mempelajari firman Allah. 如果我们缺乏学习神的道， Banyak orang Kristen, wah, tantangan berat 有很多基督徒因为生活中很大 dalam 的 membaca firman Tuhan itu. 他们在读圣经方面有很大的挑战。 Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku menikmatinya. 我遇见你的律法，我就享受接受。 Firmanmu adalah kegirangan hatiku dan kesukaan hatiku. 你的话语是我心中的喜乐。 Rugi kita tidak membaca Alkitab. 如果我们不读圣经的话，我们是大大的吃亏。 Kebenaran firman Tuhan mengubah tingkah laku kehidupan manusia. 上帝的真理能够改变人的行为。 Apabila kita baca dengan sungguh-sungguh. 如果我们真心诚意的去读它， Membaca firman Tuhan dapat mengubah hati manusia. 因为上帝的话语能够改变人心。 Paulus memberikan kesaksian tentang jemaat di Berea. 保罗做一个见证，关于在比利亚的信徒。 Orang-orang Kristen di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Kristen di Tesalonika. 比利亚的信徒，他们比帖撒罗尼迦的信徒更好。 Karena apa? Mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaannya. 为什么呢？因为他们全心全意的领受上帝的话语， Lalu mereka tiap-tiap hari menyelidiki kitab suci, benar nggak apa yang disampaikan itu. 并且他们每天去查考、去研究他们所听到的真理。 Itu sebabnya orang-orang
Berea itu baik hati. 所以比利亚的信徒们都是心地很好的。 Dengan pengetahuan Alkitab dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. 因为他们真心的学习神的话，而神的话就改变他们， Menjadi orang Kristen yang baik. 成为一个更好的人。 Sekali waktu saya dimintai Alkitab tukang bakso keliling. 有一次，有一个卖肉圆的小贩跟我要圣经， Saya mau dibeli Alkitab saya. Wah, jangan dibeli nih. 我要把我的圣经给他。 Nah, saya tanya, kenapa kamu kepingin baca Alkitab ini? 我就问他，为什么你想要读圣经？ Anu Pak De, orang Kristen kok baik-baik Pak De? 他说：“先生啊，我看基督徒都很好， Loh, kamu tahu dari mana? 你怎么知道？ Pak De, orang Kristen Pak De, beli bakso Pak De dengan teman-temannya. Dalam keadaan mabuk itu bayar loh Pak De. 他说：“先生，你知道吗？基督徒虽然他们喝醉了酒，吃了我的肉圆，还是会付钱。 Hari lalu saya dibeliin bakso, kayaknya bos ngajak teman-teman makan bakso. Oh, pergi nggak bayar. Tapi orang Kristen Pak De, mabuk bayar Pak De. 他说：“我曾经见到一个老板带了他的朋友吃了肉圆以后不付钱，但是基督徒虽然喝醉了酒，还是会付钱。” Saya tanya yang jual bakso, kebetulan itu udah lama kenal dengan saya. 我就问那个卖肉圆的小贩，因为我认识他， Yang jualan bakso itu namanya Selamat. 他名叫 Selamat。 Saya itu berapa mangkok bakso ke perut saya itu, masuk ke perut saya. 我说我已经吃了好几碗你的肉圆在我肚子里， Tapi Injil gak masuk-masuk. 但是这个但是福音却还没有进入。 Mat, baik sih baik Mat. Yang Selamat mabuk itu loh, yang gak baik hal. Mat. Saya bilang gitu. 但是我跟他说， Nah, kalau saya iya kan menyesatkan. Mosok Kristen mabuk baik. 基督徒喝醉酒是不好的。 Saya tanya lagi, Mat, itu ngitung duitnya itu bener nggak? Bener Pak De, walaupun mabuk itu berapa? Ngomong begitu. 我一直在问他，他喝醉了酒，但是付你的钱对不对？他说对啊，没错。 Kalau gak mabuk kan berapa gitu kan? Kalau mabuk berapa? Bayar Pak De. 他有付钱的。 Nah, lalu orang ini saya kasih Alkitab. 然后我把圣经送给他， Lama saya injili, enggak percaya. 但是很久以后他还是不相信。 Namanya selamat tapi enggak selamat. 虽然他名叫 Belum Selamat， selamat 但是他还没有得到救恩。 Nah, untung sudah selamat. 但是很幸运的是， Ya, setelah tak kasih Alkitab 我给了他圣经以后， dibaca di rumah, 他有去读， ketahuan saudaranya. 但是他的哥哥知道了，发现了， Dimarahi. 就骂 Kembalikan 他，禁止他不可以读。 Pak De, aku kembalikan Alkitab. Kenapa? Gak boleh baca. 他就把圣经还给我，我问他为什么，他说他们禁止我读。 Waktu itu saya masih kepikir gimana orang ini tetap dengar Injil. Oh, kamu punya HP ya? Wah, HP jadul Pak De. 然后我就想到一个方法，你有没有用手机？他说我的手机是旧式的， Mati hidup namanya orang jualan bakso keliling itu. 是很古老的。 Saya berdoa Bapak Ibu. 我就祷告， Tuhan, saya minta duit Tuhan buat beli HP. 主啊，求你给我钱， Ini 使 bukan 我可以 dogma, 买一 pokoknya 个 saya 新 berdoa 手 loh ya. 机，因为我要把手机送给他。
Saya bilang istri saya, kamu kalau Tuhan kasih saya berkat jangan diminta ya. Ini kalau perempuan itu kan hitung-hitungan. Gitu. 我就跟师母说，如果你上帝有祝福你，你要 Kenapa? 你要给我，你要拿来干什么？ Kenapa? Saya mau beli HP, tak kasih orang. 我要买一个手机送给人。 Wah, jangan terlalu baik kamu. 你为什么要这样好心呢、 Saya tetap berdoa aja. 但是我仍然这样祷告。 Jangka puluhan tahun Bapak Ibu ada jemaat yang dari Bekasi itu pindah ke tempat jauh. 然后有一个bekasi 卡西的信徒搬到别的地方去， Ngebel saya, Pak Untung, 他 Ya. 打电话给我， saya minta nomor rekeningnya. Saya mau transfer Bapak. Loh, 马文栋，请你把你的银行账号告诉我，我要汇钱给你。 dalam hati ini uang HP nih kayaknya. 我心里想啊，这就是要买手机的钱了。 Transfer. Siap, saya masih cari ini namanya Selamat ini. 我还在找这个叫做 Selamat 的人。 Nah, kalau ada HP kan walaupun Alkitab kan ketahuan, dibuka bisa baca. 因为在手机上，他可以开圣经来读。 Nah, kenapa orang ini bisa tertarik dengan Kristen? 为什么这个人会受基督教吸引呢？ Orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan dalam proses waktu sampai seperti Kristus. 一个罪人蒙上帝救赎，然后在一个过程中，他被改变，让他可以越来越像基督。 Pertama kali orang disebut Kristus oleh karena tingkah lakunya itu seperti Kristus. Pertama kali orang menyebut Kristen. 一个人因为他的行为像基督，所以他就被叫做基督徒。 Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, 现在弟兄姐妹们， sejauh mana Bapak Ibu membaca Alkitab ini? 我们读上帝的话有多少？ Nah, kalau kita tidak ada waktu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau memasang telinga untuk mendengarkan suaramu tiap-tiap pagi. 如果我们愿意抽时间对上帝说：“主啊，我每天早上愿意聆听你的话。” Nah, itu pentingnya Bapak Ibu. 这就是 Apakah 重要。 Kristen Bapak Ibu Saudara dan saya masih cuma tahap berdoa? 我们是不是停止在那边？ Ini tahap kedua. 我们要进入第二步，就是读圣经。 Baca firman Tuhan. 读圣经， Kita akan diubah hidup kita. 我们的生命就会得到改变。 Itulah pentingnya Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. 这就是玛利亚坐在耶稣脚前，坐着听他的道的重要性。 Berikut menginjak Marta. 然后我们来看马大。 Marta begitu tamunya datang, 马大一见到客人来， Marta ini ada yang mengartikan ditarik ke segala arah. 马大的心被拉向各个方向。 Seharusnya kedatangan Tuhan Yesus dan rombongannya 其实耶稣和他那一群人的来到， Marta terarah satu saja, Yesus. 马大的心应该是朝向耶稣。 Tapi sebenarnya memang Marta ini orangnya baik. 其实马大是一个好人， Marta itu ingin menyenangkan hati tamu-tamunya. 他就是想要取悦他的客人们。 Dengan kepintarannya membuat macam-macam kue mungkin ya, yang bagus-bagus mewah-mewah. 也许他要献出他拿手做的好东西来吃， Supaya tamunya itu menikmatinya. 使客人可以享受。 Nah, dengan sibuknya merencanakan, bikin ini, bikin itu, akhirnya mungkin nggak selesai.
也许他因为忙碌要做这个做那个，最后做不成。 Itu sebabnya Marta datang kepada Tuhan Yesus dengan marah, ya. 所以马大就很不高兴的来到耶稣面前， Karena dia dibiarkan adiknya kerja sendiri. 因为他的妹妹丢下他一个人去做事。 Tapi saya kalau mikir Tuhan itu baiknya cara menegur Marta ini loh. 但是我看主耶稣他在这里提醒马大的方法非常的好。 Kamu khawatir Marta, Marta, khawatir dengan banyak hal. 主耶稣说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰。” Tuhan meminta Marta itu satu saja, seperti adiknya. 主耶稣只要马大做一件事，就是学像他的妹妹， Duduk dekat di kaki Tuhan. 坐在耶稣的脚前。 Boleh berbincang-bincang. 我们可以谈天， Tetapi harus mendengarkan perkataan Tuhan. 但是必须听他的道。 Sasaran Yesus pergi ke rumah Maria Marta untuk memberitakan Injil dan mengajar mereka. 主耶稣到他们的家里去，他的目的就是要教导他们。 Sebenarnya Tuhan juga memuji Marta. 其实主也要考验马大， Ini semua kamu lakukan itu baik. 你所做的这一切都好， Tetapi kamu kehilangan yang terbaik. 但是你失去了那上好的福分， Hubungan pribadimu dengan Tuhan. 就是你和主之间私人的关系。 Sehingga pelayanan begitu banyak dan baik itu kehilangan makna. 所以你那一切忙碌的侍奉就失去了意义， Karena tidak didasari dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. 因为是没有建基在与主个人的关系上。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca Injil lain, 弟兄姐妹们，我们如果读别的福音书， di Injil Yohanes pasal 12, 在约翰福音第12章， itu ayat 1 sampai 8. 从第1到第8节， Itu juga diadakan perjamuan. 那边也是讲到一个演习， Yang kumpul di dalam perjamuan itu siapa saja? 是什么人来参加演习呢？ Ada Lazarus yang telah dibangkitkan Yesus dari kuburnya. 有耶稣从坟墓里让他复活的拉撒路， Ada juga Maria. 有玛利亚， Ada juga Marta. 也有马大， Ada juga Simon si Kusta. 还有其他的人， Diadakan perjamuan. 在那边有逾越节的演习。 Nah, sebenarnya ini gambaran miniatur gereja. 其实这是一个教会的缩影， Ada Maria, ada Marta, ada Lazarus, dan seterusnya. 有玛利亚、马大、拉撒路，还有其他的人。 Ada orang-orang Yahudi yang sudah meninggalkan kepercayaan karena kebangkitan Lazarus yang dibangkitkan Yesus. 有一些犹太人，他们因为看到拉撒路从死里复活，而相信耶稣的， Mereka berkumpul 他们聚集在一起， menjamu Yesus, 来请耶稣， melayani Yesus. 他们服侍耶稣。 Mereka mempunyai fungsi masing-masing. 每一个人都有每一个人的责分， Baik Lazarus, Maria, Marta, dan seterusnya. 拉撒路、马大、玛利亚，每个人都有自己的岗位。 Kita melihat pelayanan Maria lebih dulu. 我们先来看玛利亚的服侍， Hasil daripada duduk dekat kaki Tuhan. 就是她亲近耶稣，坐在耶稣脚前的成果。 Dia menyeka kaki Tuhan dengan minyak narwastu yang mahal harganya dengan rambutnya. Itu yang dilakukan Maria.
他用1斤极贵的真哪达香膏抹耶稣的脚，又用自己头发去擦。 Dengan hubungannya pribadi dengan Tuhan yang sangat baik, dia memberikan pelayanan juga sangat baik. 因为他与耶稣有非常亲密的个人关系，所以他也给了耶稣最好的服侍。 Pelayanan Maria itu dilihat orang banyak. 玛利亚的服侍得到耶稣的赞赏， Tetapi tetap benar di mata Tuhan. 但是是蒙主悦纳的。 Lalu apa yang dilakukan Lazarus? 拉撒路做了什么呢？ Lazarus itu bisa memberikan kesaksian hidupnya. 拉撒路可以为他的生命做见证。 Lazarus bahkan bersaksi. 拉撒路做见证， Bayangkan sudah mati 4 hari 4 malam membusuk itu. 我已经死了4天4夜，已经腐烂了。 Bayangan saya itu begini Bapak Ibu. 我们可以想象， Lazarus ini sudah naik surga. 拉撒路已经到天堂了， Sudah kenal dengan bidadari-bidadari. 他已经见到了天使们， Ada suara, Lazarus, 然后有声音叫他拉撒路 balik kau. 回来。 Ya baru kenalan sama bidadari-bidadari. Balik saya. 他就离开了，那些天使就回来了。 Nah itu bukan surganya Lazarus. 呀， Bukan surganya Lazarus. 因为那不是拉撒路的天堂， Surganya Lazarus nggak ada bidadari. Surganya Lazarus tidak ada bidadari. Ya, lanjut. 哦， Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹 Lazarus 们， bangkit, dibangkitkan Yesus, 耶稣让拉撒路从死里复活， memberikan pelayanan melalui kesaksian pribadinya. 他以他自身的经历做见证。 Lalu bagaimana dengan Marta? 马大如何呢？ Marta ditulis di Injil Yohanes 12 itu. Yohanes- Marta melayani. 约翰福音12章记载，马大伺候， Tidak ada komen apa-apa. 没有发怨言， Tidak ada teguran dari Tuhan Yesus. Enggak. 耶稣也没有在责备他。 Kenapa Marta bisa tidak ada teguran? 为什么呢？这一次没有责备马大， Marta sudah belajar kepada adiknya. 因为马大已经从他妹妹身上学习。 Marta sudah menempuh pelayanan dengan benar, baik. 马大已经开始了正确的心态来侍奉。 Punya hubungan pribadi dengan Tuhan baru melayani. 他先与耶稣建立了个人的关系，然后才侍奉。 Di situ ada Yudas Bapak Ibu. 这里也有犹大。 Pada waktu Maria menyeka kaki Tuhan Yesus. 当玛利亚以香膏抹耶稣的脚时， Pelayanan yang begitu baik. 他的服侍是这么的美好， Pelayanan yang diperkenan Tuhan itu 是神所悦纳的。 dicemari oleh Yudas. 但是加略人犹大却不满。 Pada waktu kasih komen Maria mencurahkan minyak narwastu yang mahal harganya itu. 他就说了关于玛利亚把极贵的真哪达香膏抹耶稣的脚。 Minyak narwastu yang mahal harganya itu sama dengan upah pekerja 1 tahun. 因为这一瓶真哪达香膏的价值就等于工人1年的工价。 Kalau dihitung minyak itu harganya 77 juta. Saya bandingkan dengan upah tukang bangunan saja. 如果以我们现在那些建筑工人的工资来比对的话，那么这一瓶真哪达香膏大概是77条。 Bayangkan pelayanan memberikan persembahan sekali 77 juta. 可以想象吗？你一次性把这个77条的价值拿来侍奉， Komen Yudas, oh itu pemborosan. Apa enggak lebih baik diberikan orang miskin? 犹大就觉得这是很浪费的事，
这些钱用来救济穷人，不是更好吗？ Yudas selama ini didiemin oleh Tuhan Yesus. Diam Tuhan Yesus meskipun Yudas dicurang. 耶稣这一向以来没有责备犹大，虽然知道他偷钱， Tetapi meskipun demikian murid-muridnya tidak terkontaminasi pemikiran Yudas. 但是虽然这样，其他的门徒没有受犹大的想法所影响， Yesus mengingatkan Yudas. 耶稣就提醒犹大， Orang miskin selalu ada padamu. 常有穷人和你们同在， Tetapi perempuan ini menyiapkan aku untuk penguburanku. 但是这个女人是为我安葬之日存留的。 Nah, pelayanan yang bagus. Ada yang mencemari Yudas. 很好的服侍，但是有被犹大所Bapak Ibu Saudara sekalian, 弟兄姐妹们， bagaimana pelayanan kita yang kita berikan kepada Tuhan? 我们献给主的侍奉如何呢？ Kita diberi karunia Tuhan untuk tampil di depan orang banyak. 主给我们机会，使我们可以在众人面前有好的服侍， Itu baik, mari kita persembahkan kepada Tuhan. 这是好的，让我们献给主， Dengan hati yang tulus, dengan hati yang sudah diluruskan oleh Tuhan. 真心诚意的，以上帝为我们所做一个真诚的心。 Kita diberi kesempatan Tuhan untuk memberitakan bahwa diri kita dulu mati sekarang hidup. Seperti Lazarus. Lakukan. 我们有机会向拉撒路做见证，我们已经从死里被上帝复活过来。 Marta pelayanannya di belakang layar. Nggak kelihatan apa-apa, cuma makan makanan begitu aja. 马大的服侍是在幕后的，不是在众人面前被人看见的。 Tapi pelayanan Marta ini benar-benar didasari oleh hubungan dia secara pribadi dengan Tuhan. 但是马大的服侍也是基于他与主个人的关系。 Karena itu panggilan Bapak Ibu Saudara yang tertinggi di dalam hidup, percaya Yesus, melayani Dia. 所以我们每一个人得到的最高的护照，就是相信、接受主，并且全心全意的服侍他。 Dan gereja memang memerlukan Maria, Marta, Lazarus dan seterusnya. 教会也需要像马大、玛利亚和拉撒路这样的人一起侍奉。 Itulah keindahan gereja. 这就是教会的美好。 Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. 现在问题是， Kesibukan kita di dalam melayani, kesibukan kita di dalam keluarga, 我们在侍奉中的忙碌，或者是在家庭里的忙碌， di dalam pekerjaan, studi anak-anak, 在我们的事业上或者孩子们的学业上， apakah didasari dengan hubungan pribadi kita dengan baik kepada Tuhan? 是不是全都基于我们与上帝建立了美好的个人关系呢？ Pelayanan sedemikian adalah pelayanan yang membawa sukacita. 这样的侍奉是会带来喜乐的侍奉。 Karena itu biarlah melalui pelajaran Maria, Marta, 所以借着今天马大和玛利亚给我们的功课， kita bisa memperbaharui diri. Tuhan baharui hidup saya. 我们要求主来更新我们自己的生命。 Saya mau mempersembahkan apa yang sudah diberikan Tuhan. Saya kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. 我愿意把上帝所赐给我的归回给上帝，为了荣耀主的名。 Dengan demikian, 如此一来， pelayanan kita diberkati Tuhan. 我们的侍奉就蒙主赐福， Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. 因为这就是上帝所要的。 Biarlah melalui firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. 愿主的话赐福我们每一个人。 Amin. 阿门。 Saya kembalikan.
firman Tuhan telah disampaikan, biarlah firman yang telah kita dengar memampukan kita untuk bertekad hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita akan meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan firman hidup KPPK 144. Sebentar kita akan menyaksikan tayangan video dari sinode, karena minggu ini adalah minggu sinode. Silakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan menyertai kita dalam pelayanan selama tahun 2022 yang baru saja kita lewati. Sekarang kita sudah masuk tahun 2023. Memasuki tahun baru ini, kami mengajak seluruh hamba Tuhan, majelis bersama semua jemaat GPMRI, untuk kita membangun kembali persekutuan kita yang selama lebih kurang 2 tahun terakhir, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, juga tidak dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Setelah sidang raya sinode tahun 2019 yang lalu, semua departemen sinode telah menyusun agenda pelayanan. Namun dengan munculnya pandemi COVID-19, sebagian besar program tersebut tidak dapat kita laksanakan. Dan untuk program-program yang dapat dijalankan pun, kita terpaksa harus melakukan penyesuaian diri dengan situasi yang baru. Pada kesempatan ini, seluruh pengurus sinode mengucapkan terima kasih kepada semua hamba Tuhan, majelis bersama jemaat, di tengah situasi yang tidak mudah, tetapi masih dapat mengatur persekutuan di gereja kita masing-masing, sehingga dapat berjalan dengan baik sampai pada hari ini. Selanjutnya,
kita akan merayakan ulang tahun GPMRI ke-75. Dan pada tahun 2024, kita akan melaksanakan sidang raya. Saat ini, tim penulis buku sejarah gereja kita sedang bekerja. Mohon dukungan dan kerjasama dari setiap hamba Tuhan dan juga jemaat untuk dapat memberikan informasi yang tepat mengenai gerejanya masing-masing, sehingga tim dapat menyelesaikan penulisan sejarah ini sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Akhirnya, kami mengajak agar setiap jemaat dapat membangun semangat persekutuan maupun pelayanan di gerejanya masing-masing. Mari kita membangun kerjasama penuh kasih, baik dalam jemaat lokal maupun dengan jemaat GPMRI yang lainnya. Kita saling dukung dan memberi perhatian, baik langsung dan terutama melalui doa-doa kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pesan pastoral sinode kali ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan GPMRI dimanapun berada. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hardy Varianto. Saya undang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, sungguh karena kasih karunia-Mu lah, kami masih bisa hadir di rumah ibadah ini berbakti bersama-sama kepadamu. Sungguh karena kasih karunia-Mu lah yang memimpin kami, menaungi kami, melindungi kami melewati tahun 2022. Bahkan kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu juga yang memimpin kami melangkah memasuki tahun 2023. Kami yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel yang terus akan menuntun langkah kehidupan kami selama 2023 ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu tetap memberikan kesatuan dan persatuan gereja pemberita Injil di seluruh Indonesia, dari pusat sampai daerah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan pimpinan-Mu terhadap sinode, sekalipun banyak program-program yang harus disesuaikan dan harus diulang kembali, direncanakan kembali, tapi penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, berkat-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk kesatuan dan persatuan jemaat. Khususnya juga terima kasih untuk kesatuan dan persatuan jemaat yang ada di Gereja Pemberita Injil Kemurian ini. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, untuk penyertaan-Mu. Saat ini hamba menyerahkan akan jemaat yang banyak dengan pergumulan yang sudah mereka hadapi. Namun Engkau membantu mereka melewati pergumulan demi pergumulan. Baik para pelajar, para karyawan, para pengusaha, tenaga profesional maupun pelayan-pelayan-Mu. Tuhan, kami mau pertaruhkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi tahun 2023, namun kami percaya Engkau yang menguasai hari esok kami akan tetap menuntun, memimpin, dan menyertai. Kami menyerahkan program-program sinode, program-program gereja dalam tangan Tuhan. Biarlah segala-galanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga ingin menyerahkan ibadah minggu depan dalam tangan Tuhan. Mohon juga Tuhan berkati dan pimpin dalam perjamuan-perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kali lagi kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan untuk kebaikan dan pimpinan-Mu. Kami juga menyerahkan akan hamba-Mu Pendeta Untung yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan berkati seluruh pelayanannya, keluarganya, dan gereja yang dia gembalakan. Terima kasih kami menyerahkan juga pemerintah kami, negara dan bangsa di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin, menaungi, melindungi negara dan bangsa ini. Tetap bisa berdiri tegak dan tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tempat silakan duduk.
Biarlah setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan boleh melayani, mengasihi sesama kita, terutama pada mereka yang belum percaya pada Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik, persembahan. Nantinya akan dapat diberikan secara QRIS maupun setelah selesai ibadah boleh dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di depan maupun di belakang. Kita mau memuji Tuhan, melayani, mengasihi. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Biarlah lagu ini boleh menjadi tekad kita melayani dan mengasihi jiwa-jiwa yang belum percaya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu
Tuhan, kami ingin lebih lagi melayani dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan, biarlah setiap kami boleh bertekad mengasihi, melayani setiap sesama kami, terlebih mereka yang belum percaya pada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Terlebih ya Tuhan, kami juga rindu, kami ingin bukan saja kami memberikan persembahan kami berupa dana maupun uang, tapi kami mau ya Tuhan memberikan hidup kami, segenap jiwa raga kami untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan tolong kami. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan persembahan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan, penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus beserta dengan jemaat sekalian dimanapun Anda berada, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Akan memperhatikan beberapa warta untuk pagi hari ini. Yang pertama, kami dari Majelis Jemaat GPMRI Kemurnian mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Untung yang telah menyampaikan firman Tuhan baik di KU1 dan KU2. Pendeta Untung dari GPMRI Bekasi dan menyampaikan firman Tuhan dalam rangka pertukaran mimbar Sinode GPMRI. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga Pak Untung dan pelayanan Pak Untung. Yang kedua, kita ada berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Yuwono. Bapak Yuwono adalah kakak dari Ibu Megawati. Beliau berpulang pada hari Rabu 25 Januari dan jenazah telah dikremasi pada hari Kamis 26 Januari di Rumah Duka Gotong Royong Metro Lampung Tengah. Tuhan memberi penghiburan kepada seluruh keluarga yang berduka. Kemudian yang ketiga, hari Jumat ini ada 2 komisi di gereja kita yang akan merayakan, yang dalam persekutuannya merayakan tahun baru Imlek. Yang pertama yaitu di Komisi Lansia Simeon Hana, jadi mengundang jemaat yang berusia 55 tahun ke atas
untuk hadir bersekutu bersama dalam rangka perayaan Imlek Jumat 3 Februari jam 10 pagi. Kemudian yang kedua, Komisi Pria Sunodia. Walaupun komisi pria, tapi khusus Jumat ini mengundang seluruh jemaat, baik pria, wanita, boleh hadir bersama-sama. Jumat ini kalau Komisi Pria Sunodia merayakan Imleknya jam 7.30 malam. Nah, Jumat ini di Komisi Pria Sunodia itu sebelum mulai persekutuan disediakan makan malam. Kalau dilihat di sini menunya katanya lontong cap gome gitu ya. Jadi bisa datang sebelum 7:30 ya. Dan tadi ya bisa datang hadir semua baik pria wanita. Lalu acara yang akan nanti hari Jumat ini itu ada drama. Siapa pemainnya? Nah, nanti datang ya Jumat. Lalu kemudian juga ada Ibu Herlin Pirena. Ya, beliau ini seorang penyanyi rohani Kristen yang sudah lama sekali Tuhan pakai melayani dalam bidang puji-pujian. Dan Jumat ini, kalau selama ini kita cuma dengar mungkin suaranya atau lihat di YouTube, Jumat ini Ibu Herlin akan datang. Jadi bisa bersama-sama juga kita hadir memuji Tuhan bersama. Kita mau lihat video untuk acara Imlek dari Sunodia. Silakan. Oke, itu tadi ya cuplikannya dari nyanyian-nyanyian yang akan disampaikan oleh Herlin Pirena hari Jumat ini. Jadi seluruh jemaat sekali lagi ya, paginya hari Jumat Komisi Simeon Hana jam 10. Malamnya jam 7.30 Komisi Pria Sunodia merayakan Imlek dengan tema itu ya. Bolehkah orang Kristen merayakan cap gome? Nah, nanti kita temukan jawabannya firman Tuhan oleh Pendeta Hardy Varianto. Dan ini terbuka untuk umum ya. Kemudian yang terakhir kita akan memperhatikan e-poster untuk minggu depan. Minggu depan itu minggu pertama di bulan Februari ada ibadah dan perjamuan kudus. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Riki dengan tema bahagia pembawa kabar baik. Kita merenungkan beberapa pertanyaan refleksi. Apakah kabar baik? Mengapa membawa kabar baik? Bahagia apa yang dialami setelah membawa kabar baik? Ya, kiranya kita dapat siapkan hati. Kita datang kembali hari Minggu depan beribadah dan mengikuti perjamuan kudus. Demikian beberapa warta pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.